Dua sini. Ya, udah rekod. Dengar rekod, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini rekod ya? Duduk sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawmil 'ida lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu pada Allah dan taatlah kamu pada Rasulullah, daripada ulil amri, orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman pada Allah dan hari akhirat. Dan yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, di pagi Syawal yang mulia ini, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan hasil dari pendidikan bulan Ramadan akan menjadikan kita seorang Muslim yang istiqamah dalam melaksanakan amal ibadah bagi memperolehi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak terbenamnya matahari semalam, kita dianjurkan untuk bertakbir, bertahmid dan bertasbih sebagai tanda mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada pagi 1 Syawal ini kita masih lagi mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tanda syukur dapat meraihkan hari raya Aidilfitri yang mulia ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bermaksud, dan juga supaya kamu mencukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya kedatangan bulan Syawal ini bukan bermakna terhenti segala amal kebajikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Sebaliknya, kita hendaklah sentiasa beristiqamah bagi meningkatkan lagi amalan dan ibadat kita di bulan Syawal dan bulan-bulan yang lain selepas ini, supaya umat Islam yang beriman, sebagai umat Islam yang beriman, kita perlu menyambut Aidilfitri dengan sentiasa memperbanyakkan dan meningkatkan amalan di bulan Syawal seperti berdoa, berzikir, beristighfar dan melaksanakan puasa sunat 6 Syawal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Ayyub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan lalu diiringi dengan puasa 6 hari bulan Syawal, berarti ia telah berpuasa setahun penuh. Riwayat Al-Imam Muslim. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita menyambut Aidilfitri ini,
Janganlah kita lupa bahawa kerajaan masih lagi menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan Masyarakat PKPP bagi menangani penularan wabak penyakit COVID-19. Oleh itu, bagi membendung penularan wabak ini, kita diingatkan agar sentiasa memelihara diri serta ahli keluarga kita dengan mengambil semua langkah-langkah pencegahan yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Antaranya, kita perlu mengamalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan, tidak bersentuhan dan berjabat tangan dengan orang lain, memakai penutup mulut dan hidung ketika berada di tempat tumpuan ramai, dan melaksanakan penjarakan sosial dengan orang sekeliling. Umat Islam juga disarankan tidak menghadiri sebarang bentuk perhimpunan yang boleh mendedahkan diri kepada jangkitan wabak ini. Bagi amalan ziarah menziarahi, kita hanya dibenarkan menziarahi kaum keluarga dan jiran yang terdekat sahaja, serta elakkan menganjurkan rumah terbuka. Manakala bagi keluarga yang jauh pula, kita digalakkan memanfaatkan kemajuan teknologi maklumat seperti menggunakan alat penghubungan dan media sosial sebagai pengganti diri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Bermaksud tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Riwayat Al-Imam Ibn Majah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya musibah yang kita hadapi ini adalah merupakan ujian daripada Allah SWT. Sebagai umat Islam, kita wajib beriman dengan ketentuan qada dan qadar Allah SWT. Kita perlu meyakini bahawa segala musibah yang menimpa pasti mempunyai hikmah kebaikannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW yang bersabda yang bermaksud, tidaklah seorang Muslim yang ditimpa sesuatu penyakit dan keletihan, kegusaran dan kesedihan, gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah SWT akan menghapuskan dosa kesalahan-kesalahannya. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Justru mengakhiri khutbah ini, saya menyeru kepada saudara-saudari sekalian agar kita sentiasa mempertingkatkan amalan di bulan Syawal di dalam menghadapi wabak COVID-19. Marilah kita hadapi ujian ini dengan penuh keimanan dan kesabaran. Yakinlah setiap ujian yang diberi oleh Allah SWT pasti ada hikmahnya, kerana semakin besar ujian yang Allah SWT turunkan kepada kita, semakin besar pahala yang akan kita perolehi. Marilah kita memanjatkan doa, antaranya dengan membaca doa Qunut Nazilah, agar penularan wabak penyakit ini dapat dihapuskan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan menghapuskan wabak COVID-19 di muka bumi ini. Firman Allah SWT dalam surah Yunus ayat 107, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Bermaksud, dan jika Allah mengenakan engkau dengan sesuatu yang membahayakan, maka tiada sesiapa pun yang akan mendapat menghapuskannya melainkan Dia. Dan jika Dia menghendaki engkau beroleh sesuatu kebaikan, maka tiada sesiapa pun yang akan dapat menghalangi limpah kurnianya. Allah SWT melimpahkan kurnianya itu kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan Dialah yang maha pengampun lagi maha pengasihani. Barakallahu li wa lakum bi Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Pada hari yang penuh berkat ini, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mensyukuri nikmat iman dan Islam yang dikurniakan kepada kita. Dalam suasana kita menyambut Aidilfitri ini, janganlah lupa kita memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Hai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita bermohon pada Allah, semoga Allah meridai Khalifah Rasulullah SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang meningkatkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Pada bapa saudara junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, Cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhun, seterusnya kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharalah, lindungilah, jauhilah dan selamatkanlah apakah kiranya diri kami, keluarga kami, zuriat keturunan kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua mara bahaya, kesusahan, keburukan, bala dan bencana, wabak dan penyakit, terutamanya wabak COVID-19. Ya Allah, kurniakanlah juga kemuliaan dan kesejahteraan pada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu seperti pembayar zakat, wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, perihalakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, ketakwaan, kesejahteraan dan pertolongan pada kedua-dua negara, ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdika Al-Harishalis Syariatika Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Sultan yang dipertuan negeri bagi negeri dan jajahan ta'aruf Johor Darul Ta'zim, kepada Raja Zahri Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah Pemaisuri Johor, Tunku Ismail Ibn Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Wan Khalidah binti Bustamang, putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wahduril kafarata wa mubtadi'i sayyiati wal musyrikin wa kulli man huwa aduwwul lid-din. Allahumma ya muhawwilal ahwal, ya حول أحوالنا إلى أحسن الحال وأنت على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدخلنا وذريتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا
ربنا إنك رؤوف رحيم آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. ووفقنا الله وإياكم بفعل حميد وأعاد علينا وعليكم من بركات العيد السعيد وادخلنا وإياكم الجنة مع الفائزين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم